Saudara, Sabah juga mula melaksanakan proses pemberian dos penggalak vaksin COVID-19. Siapa yang menjadi penerima pertama dos berkenaan? Kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan. Silakan. Ya Azam, Sabah mula memberi suntikan dos penggalak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjadi penerima pertama bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Turut menerima suntikan dos penggalak jenis Pfizer ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya. Ia menandakan bermula proses suntikan membabitkan petugas barisan hadapan dianggarkan seramai 60,000 orang dan golongan berisiko termasuk warga mas 300,000 orang. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Rosnani Mudin, suntikan dos penggalak kepada barisan hadapan dilaksana hingga 20 November depan. Selepas 20 November, kita akan buka kepada warga yang berumur 60 tahun ke atas dan juga kepada umum, dan mereka boleh melihat dalam appointment MySejahtera, dan ada juga yang akan dihubungi oleh pengurus PPV dan juga hospital dan klinik yang telah pun mendapatkan dos sebelum ini di tempat mereka. Pemberian dos penggalak ini dilakukan di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta terpilih di bawah pemantauan pakar perubatan. Berikutan respon menggalakkan terhadap pertandingan kad bersempena sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri, Kerajaan Sabah bercadang menambah baik aspek penganjuran pertandingan tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penganjuran akan datang turut melibatkan bengkel dan penglibatan tokoh had, tempatan dan luar negara. Pada masa hadapan kita bercadang untuk meluaskan pertandingan khat ini untuk peringkat antarabangsa yang akan melibatkan tokoh-tokoh khat, pelukis dan penulis khat terbaik dunia daripada Mesir dan Turki untuk membimbing anak-anak kita di Malaysia, khususnya di Sabah ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Mengenai penganjuran sambutan Maulidul Rasul kali ini, Datuk Arifin amat berpuas hati khususnya pelaksanaan pertandingan sepanduk yang mana akan dipamerkan di Galeri Perpustakaan Negeri Sabah. Sementara itu, forum khas bersempena sambutan Maulidul Rasul turut diadakan serentak di masjid-masjid seluruh negeri dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara MDN Sabah Samin Ongki berkata, meskipun sebahagian besar aktiviti sambutan diadakan secara maya, namun aktiviti yang berlangsung secara bersemuka dipastikan mengikut SOP. Saya dapati masyarakat begitu teruja dengan program ini sebab ini kali pertama secara bersemuka dan mereka hadir dalam bilangan yang kita tidak sangka. Alhamdulillah, dan saya ucap tahniah kerana mereka tetap juga patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Beliau ditemui RTM di Masjid Puncak Takwa Pekan Kinarut. Forum yang turut dihadiri Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya ini mendapat sambutan baik. Setelah agak sekian lama 2 tahun kita melalui pandemik COVID-19, ini merupakan satu acara bersemuka ataupun majlis ilmu secara bersemuka yang diadakan pada kali ini dan mendapat sambutan yang baik sekali. Di sebelah pagi tadi kita ada pasukan memanah sunnah Rasulullah lah, dengan dia punya pakaiannya dengan sekali lah. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan pihak Hospital Queen 2 sempena Maulidul Rasul ini itu dengan ada mandaran. Jadi syukur alhamdulillah saya difahamkan mereka beroleh 28 pint darah. Sementara itu di Masjid Daerah Sendakan, forum khas bertajuk Rindu Padamu Manhaj Rabani Umat Berkualiti diadakan. Selain persembahan kasidah bagi menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Rasulullah. Kita menyambut Maulid Rasul, ada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada semua masyarakat mencontohi Nabi Muhammad SAW dan kita patuhi apa yang terlarang dan yang kita diperintahkan kita buat. Sambutan alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat sebab program pertama ini dapat sambutan dengan kerjasama yang diberikan. Saya sangat
besar hatilah untuk meneruskan lagi next program kami. MDN Daerah Sandakan juga merancang program kemasyarakatan dan program khatam Al-Quran beramai-ramai melibatkan 500 peserta November ini. Pekebun kecil khususnya di luar bandar disaran terus memberi fokus mengusahakan tanaman getah. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim berkata, walaupun berdepan saingan tanaman lain, harga lantai getah di Sabah masih mampu bertahan dan tidak menjejaskan pengusaha. Pekebun kecil dan yang bakal pekebun itu terus fokus kepada penanaman getah kerana kawasan-kawasan yang selama ini diterokai kesesuaian tanahnya memang sudah tersedia. Budaya persekitaran juga sudah tersedia. Kepakaran, pengalaman juga sudah dibudayakan. Beliau ditemui RTM selepas melawat kilang getah Tuaran. Sementara itu, ditanya mengenai Belanjawan 2022 yang bakal dibentangkan pada 29 Oktober ini, Datuk Jahid berharap pembangunan sektor ekonomi luar bandar turut menjadi tumpuan. Dalam pada itu, penduduk khususnya pemilik tanah di Libaran pula digesa membangunkan tanah terbiar untuk pertanian dan penternakan. Ia diusahakan sama ada secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain seperti koperasi. Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata, langkah itu membantu meningkatkan sosioekonomi dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Sebagai contoh, inisiatif dilaksana Koperasi Wawasan Desa Sandakan Berhad yang membangunkan tanah di kampung wawasan desa sebagai kolam penternakan ikan. Kita hari ini bersama dengan koperasi dan koperasi ini adalah kerjasama yang banyak dengan ahli yang ramai. Tetapi sesiapa saja individu yang mempunyai tanah yang boleh diterukai, yang boleh diusahakan, kita galakkan juga individu untuk membina atau menternak ikan seperti yang ada sekarang ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan program pelepasan ikan kolam Koperasi Wawasan Desa Sandakan Berhad di Sandakan melibatkan pelepasan 1,500 benih ikan selunsung. Pembinaan dua kolam ini dirancang sejak tahun 2000, menelan belanja RM45,000 dan dijangka memberi pulangan RM100,000 dalam tempoh 6 bulan. Sekarang ini kita mempunyai senarai ahli seramai 600 lebih orang. Alhamdulillah, dan modal itulah yang kita guna untuk membuat kolam ini dan perancangan kita akan menambah lagi kolam akan datang. Selain penanaman kelapa sawit, rumah burung walit, peruncitan dan penternakan ikan, koperasi itu juga bersyada memperkenal aktiviti pelancongan di kawasan berkenaan pada masa akan datang. Peringatan pentingnya masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP elak penularan pandemik perlu dilakukan secara berterusan apatah lagi selepas lebih banyak sektor dibenarkan beroperasi. Ia bagi memastikan masyarakat dapat membiasakan diri dengan norma baharu kehidupan seharian. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berkata, pihak media termasuk Jabatan Penyiaran RTM yang mempunyai pelbagai medium seperti saluran TV dan radio perlu terus memain peranan secara efektif. Ini termasuk menyampaikan maklumat tepat mengenai usaha pemulihan dilaksana kerajaan kepada setiap lapisan rakyat. Beliau menyatakan demikian semasa menerima kunjungan hormat pengarah RTM Sabah Nur Ain Bakir di pejabatnya di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Datuk Dr. Zulkifli mengenai pertukaran Nur Ain ke Angkasa Puri Kuala Lumpur sebagai pengarah bahagian program radio RTM berkuat kuasa 1 November ini. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV RTM Sabah, Cyril Simon yang kini menjalankan tugas sebagai Timbalan Pengarah RTM Sabah. Sekian perkembangan dari Sabah bersama saya, Konstantin Palawan. Terus patuhi SOP, kita pasti menang. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Konstantin langsung dari Sabah.